Memang ulama dia karang satu bab khusus dia panggil Khawarikud Dajjal. Keluar biasaan Dajjal ataupun kuasa-kuasa sakti Dajjal. Dajjal ini dalam hadis dia sebut dia memiliki syurga dan neraka. Ad-Dajjalu a'waru ainil yusra jufalu sya'ri ma'hu jannatun wa narun fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dajjal itu buta sebelah mata kiri, rambut kerinting, dia memiliki syurga dan neraka. Nabi sebut nerakanya adalah syurganya, syurganya adalah neraka. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab zikri Dajjal. Bayangkan satu orang dia datang ke kampung kita, dia mendakwa, tuan-tuan buat gini-gini, tuan-tuan masuk syurga dengan saya. Ikut ke tidak? Ikutlah. Rupanya yang dia kata syurga itu neraka sebenarnya. Dajjal juga kata Nabi, dia memiliki sungai-sungai air dan gunung-gunung roti. Gunung roti. Kata Uqbah bin Amir, la ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu ma'u nahrani yajriyani. Nabi sebut sesungguhnya aku lebih tahu daripada Dajjal tentang apa yang dibawa oleh Dajjal nanti. Dajjal akan datang membawa bersamanya dua batang sungai. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad. Satu sungai yang dia bawa airnya warna putih. Wal akharu ra'yal aini narun ta'ajjaju. Sungai yang satu lagi dalam tu ada api yang menyala-nyala. Nanti Dajjal dia datang bawa sungai. Kita betul boleh nak bayanglah bawa sungai ni macam mana. Benda tak berlaku lagi. Tapi satu sungai comel, satu sungai ada api. Kalau tuan-tuan dipaksa ambil air di sungai, tuan-tuan ambil air yang mana? Sudah pasti kita ambil air yang bersih ataupun nampak comel. Tapi apa pesan Nabi? Ini ingat, ni Nabi pesan. Fa imma adrakana ahadun falyatin nahrul ladzi yarahu an-nara wal yughammid. Kalau kamu ketika itu ditawarkan antara dua sungai, pergilah ke sungai yang ada api, kata Nabi. Mu jangan pergi sungai hak cantik ini. Summa liyutati ra'sahu wal yughammid. Pajamkan mata, tenggelamkan kepala. La yutati ra'sahu fayashrab minhu. Mu minum je air daripada api itu. Minum saja. Fa innahu ma'un barid. Kerana air yang api itu adalah sebenarnya air yang sejuk dan dingin. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab Yadhkurud Dajjal wa sifatihi wa ma ma'ahu. Lepas itu baru-baru ni hadis ini digunakan oleh orang-orang yang tak nak vaksin. Ada tanya, boleh tak Ustaz guna untuk vaksin? Saya tak reti juga nak kenakan hadis ni dengan vaksin. Sebab dia kata vaksin ni dia geng-geng yang tak cocok ni lah. Vaksin ni Ustaz, inilah sungai Dajjal ni. Dia satu dunia orang guna benda tu. Jadi Nabi dah pesan, jangan. Biarlah awak tak guna sungai ni, guna sungai api ni. Tak cocok lah. Melantarlah, tutup mata, tenggelam pejam api. Denda 1,000 bayar je lah. Soalan begitu. Orang tak pergi masuk masjid, tak payahlah masuk masjid. Ada yang konak ke situ. Saya tak dapat nak menjawab sebab limitasi pengetahuan. Mungkin ya, mungkin tak. Dalam research kita panggil plausible. Ada kebarangkalian. Wallahualam. Satu dunia ikut vaksin, 3-4 orang tak ikut. Mungkin yang ini yang golongan dia tak nak tenggelam di dalam sungai Dajjal ni. Wallahualam. Tuan-tuan cocok lah, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Pergi Mekah kena cocok. Ada yang menanya. Ada hadis lain daripada Junadah bin Abi Umayyah. Wa innahu ma'ahu jannatun wa narun wa ma'u wa jabalun khubzin wa inna jannatu nar wa naruhu jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebut Dajjal nanti dia bawa surga, neraka, sungai, air, gunung roti. Dan ingat kata Nabi, surga Dajjal itu neraka dan neraka itulah surga. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Jadi benda ini wallahu alam, dah berlaku ataupun tidaklah kita ketahui. Tapi kena pesan ke anak cucu. Pesanlah ke anak cucu kita, kalau abah tak ada, awaklah akan menghadapi benda ini, buat persiapan. Jangan ikut dajjal. Kemudian Nabi suruh kita buat persiapan untuk kemunculan dunia baru nanti adalah sebelum kiamat akan berlaku peperangan. Nabi jelaskan bahawa kita akan menghadapi satu peperangan, dan Nabi kalau sebut berlaku perang, berlakulah. Kalau disebut terjadi perang, itu terjadilah. Berapa peperangan yang akan berlaku? Kita orang Islam akan berperang sebanyak 2 peperangan. Satu peperangan ketika Dajjal keluar, dan satu peperangan ketika Nabi Isa turun. Dan kita berperang dengan Yahudi ketika itu. Peperangan ini dalam bahasa Arab dipanggil Majdaliyun. Dalam bahasa Inggeris disebutkan di dalam kitab-kitab Bible, dipanggil Armageddon. Armageddon ini peperangan yang bakal berlaku di sebuah tempat bernama Megiddo. Megiddo ni terletak di Israel. Sekarang dah jadi bawah UNESCO, heritage site, tapak warisan UNESCO. Dalam Old Testament, kalimat Megiddo ini disebut sebanyak 12 kali. Artinya orang Yahudi juga tahu satu hari esok, sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita dengan orang Yahudi pasti akan perang. Cuma tak tahu bila saja. Imam Ahmad dia meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub dalam satu hadis panjang. Nabi bacakan hadis ni semasa khutbah ketika berlaku gerhana matahari. Dalam khutbah itu Nabi bercerita tentang Dajjal. Kemudian kata Nabi, wa innahu yahsurul mu'minina fi baitil maqdis fayuzalziluna zilzalan syadida. Dajjal satu hari nanti akan mengepung orang Islam di Baitul Maqdis, maka ketika itu akan berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat. Summa yuhlikuhu Allah tabaraka wa ta'ala wa junudahu hatta inna jizmal kha'id liyunadi ya mu'min hadza yahudi ta'ala faqtuluh. Akhirnya Allah binasakan orang Yahudi dan bala tenteranya, sehingga kan orang Yahudi lari takut daripada orang Islam. Sehingga kan bila Yahudi itu bersembunyi di balik-balik dinding itu akan berbicara kepada kita, wahai orang beriman, ya mukmin, hadza yahudi, belakang kami ni ada Yahudi, ta'ala faqtulhu, mari sini bunuh mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bayangkan begitu dahsyatnya peperangan ini, sehingga kan dinding pun bercakap. Mungkin bagi hadis 1500 tahun dulu dia sebut dinding, akan datang kita tak tahulah, mungkin dalam bentuk komunikasi semboyan ke GPS, Allah. Selama 14 abad hadis ini telah menghairankan umat Islam. Sebab selama ni kita orang Islam sangat melindungi bangsa Yahudi. Kita haramkan darah mereka sebab mereka ni termasuk sebagai ahlul zimmah. Tiba-tiba bila Nabi sebut kita akan berperang dengan mereka sampai ketitisan darah terakhir, kita jadi heran. Sampai peringkat pokok, batu, dinding pun akan bocor rahsia ada Yahudi dekat mereka. Kita pun heran macam mana kita tiba-tiba jadi bergaduh dengan orang Yahudi. Teka-teki ini hanya terjawab selepas tahun 1948 apabila Yahudi ceroboh dan jajah Palestin, baru kita faham. Bunga-bunga tu dah ada. Dan tahun 1967 semakin jelas hadis ini, sebab komuniti Yahudi yang selama ini 14 abad hidup bawah perlindungan dan asuhan dan kebaikan umat Islam, tiba-tiba menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Maka tidak pelik kalau kita berperang dengan mereka. Kemudian ada hadis lain daripada Abu Hurairah, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yajtabi'ul yahudi fi wara'il hajar wasyajar. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam berperang dengan Yahudi dan membunuh mereka.
Dan jika Yahudi itu bersembunyi di balik batu ataupun pokok, maka fayaqulul hajar awis syajar, maka pokok ataupun batu itu akan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi, di belakang saya ada Yahudi, fata'ala faqtulhu, mai sini bunuh dia, illal gharqat fa innahu min syajaril yahud, kecuali kata Nabi, ada satu saja makhluk Allah yang tidak pecah rahsia Yahudi bersembunyi. Siapakah dia? Namanya pokok gharqat. Pokok gharqat ini dia adalah pokok orang Yahudi. Dia tak bocorkan rahsia. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Jihad, bab qitalul Yahud, dan juga dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Rupanya orang Yahudi, dia pun baca hadis ini. Jadi dia pun buat persiapan juga. Sebab itu pokok gharqat ini, dia pokok padang pasir. Kalau pokok gharqat ni tinggi dia dalam 1-2 meter begitu saja. Saya pernah tengok pokok gharqat ni di Sinai, di Mesir dulu, tinggi lebih kurang dalam 5 meter. Dan pokok ni kalau unta sakit, dia datang ke pokok ini dan dia makan, dia akan jadi sihat. Pokok gharqat ini, dia banyak manfaat perubatan untuk penyakit orang payah buang air, penyakit orang kena kuning, jaundice, ataupun orang kena usus besar, dia akan cari pokok gharqat. Dan disebabkan orang Israel dia percaya dengan hadis ini, hari ini Israel buat satu kempen, dia panggil Go for Green, Save the Gharqat Tree. Dia buat satu kempen penanaman 240 juta pokok gharqat di seluruh Israel. Dia tanam sebab dia tahu ini penyelamat mereka. Di Palestin sahaja orang Yahudi telah tanam 220 juta pokok gharqat. Maknanya kalau diukur nisbah penduduk Yahudi di Palestin, ada berapa? Dalam 7.509.000 penduduk, makna secara purata 29 pokok akan lindung satu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi buat persiapan. Orang Islam tak lagi. Orang Islam nanti tak lagi, tak percaya pun. Lantak lah benda nak jadi. Dia buat persiapan. Kenapa kita akan berperang dengan mereka? Sebab Yahudi, balik kepada cerita pertama tadi, dia bersekongkol dengan Dajjal. Yang itu kita nak marah. Dajjal itu dah datang buat Dajjal dah di kampung kita. Ada pula penyokong Yahudi. Jadi orang kita ni semua darah mak kilau belakang-belakangnya. Berlawan lah, apa nak jadi-jadilah. Lawan. Cuma persiapan nak melawan tu buat ke tidak? Itu je. Jangan agak pakai tanjak, pakai terih, berlawan tak kerti. Tak boleh. Berlawan tu yang mustahak. Berani itu yang mustahak. Ini yang kita nak hijrah. Persiapan menuju ke dunia baru.